sulit. Bertambah sulit. Tapi kalau kita dah kembali kepada Allah, kesulitan ke depan ni Allah yang menghadapinya. Sebab yang menciptakan kesulitan dan juga kesenangan apa saja pun itu adalah Allah. Jadi bila kita duduk dengan Allah, maka kesulitan ke kesenangan kita tak risau. Yang kita risau tak dengan Allah. Dipelihara sama-sama. Saya nasihatkan diri saya betul dan semua tolong kita. Saya nak semua. Allah tu sungguh sayang kepada kita semua. Allah terlalu sayang. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak benci kita. Allah sayang, maka tu dia buat tu semua baik untuk kita. Cuma kita je tak kenal, tak faham Allah Ta'ala punya perbuatan daripada kita tu semua untuk kebaikan kita, tapi kita suka membantah. Sebab kita selalu merasakan ada kedirian kita. Cuba kita betul-betul jangan bersandar mana-mana lagi. Betul-betul serah diri pada Allah. Nanti Allah akan sendiri. Kalau kau dah serah betul-betul, maknanya kau dah keluar daripada hawa nafsu kau. Kau nakkan kepada aku. Aku dah lama tunggu. Pasti aku akan sambut kau. Dan aku yang akan menghadapi hawa nafsu jahat kau tadi yang kau tak mampu hadapi. Dan juga segala benda-benda batil lain-lain mudah kau hadapi. Akulah yang. Tapi kau tak mau serah diri kau betul-betul. Masih lagi kau nak gini, nak gitu, nak tu hajat kau. Jadi kau tak alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kau tak, aku dah suruh, aku dah buangkan semua dah beban-beban. Tapi kau tetap datang jumpa aku bawa beban. Mana boleh? Tak boleh. Kau datang kepada aku, kau bawa hajat-hajat kau, nak syurga, nak ganjaran. Mana boleh kau dapat aku? Kau hanya dapat hajat kau. Aku akan bagi hajat kau, tapi kau tak dapat aku. Rugilah kau. Ibarat gitulah Allah merendah diri. Tapi cuma kau tak usah buat hajat apa-apa. Kau betul-betul nakkan Allah Ta'ala. Engkau lah. Baru kau tahu. Itulah kemenangan yang besar sekali. Bila kau nak melulu nakkan Allah je. Tak ada kepentingan untuk diri kau. Baru. Sekarang ni kau dah duduk dengan kepentingan macam-macam. Hamba lagi nak ni. Jual ni. Nak untung jual vaksin. Kau sanggup bunuh orang. Ya Allah. Gunakan santau ni. Kau kata, mana ada orang buat santau sekarang? Tapi santau moden lebih bahaya lagi daripada santau orang dulu-dulu. Tu. Dia tak babitkan sekalian alam ni. Siapa satu dunia ni. Ini santau ni satu dunia. Jahatnya manusia ni. Bila dia dah dalam diri dia tak dapat kenal, dia akan jadi lebih buas daripada binatang, lebih buas daripada iblis. Sampai iblis pun kata, weh, aku tak berani macam kau lah. Aku berlepas diri lah. Memang mula-mula aku bersahabat dengan kau, aku nak bawa kau jauh. Tapi aku tengok kau lagi teruk ni aku. Macam tu iblis. Iblis pun tinggalkan kau. Sebab kau lebih jahat daripada iblis. Minta maaf. Cakap. Bila kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau biarkan diri kau sebenarnya. Engkau lah raja iblis. Sebab dalam badan kita semua ada. Iblis ada je. Tapi sebab apa? Sebab kita lebih hebat daripada iblis. Tapi bila kita tak kenal diri, hawa nafsu kita menguasai, kita tak dapat kalahkan semua tu. Tapi kalau kita dah kenal diri, lebur kita tak ada apa, benda-benda tu tak dapat menguasai. Allah bagi tahu, bagi hamba-Ku yang kenal aku, dia dah duduk dengan aku dah benteng dia. Wahai iblis, wahai apa pun saja benda-benda batil, tak ada engkau kekuasaan nak mengapa-apakan dia. Itu Allah bagi tahu. Itu janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Jadi mari kita sama-sama insya-Allah kita mohon pada Allah betul-betul sungguh-sungguh nakkan Allah betul-betul. Selama lagi kita hanya sebut nama Allah, nakkan hajat kita. Salah. Bukan saya cakap tak boleh, boleh, tapi jangan kita berpegang pada tu. Pegangan kita nakkan Allah dulu. Sebab Allah lebih tahu hajat engkau. Jangan kau jumpa Allah Ta'ala, kau bawa hajat engkau. Dia tahu hajat engkau. Kau nak bagi tahu dia, ya Allah aku. Padahal Allah dah tahu. Dia yang bagi kau sifat kurang. Dia yang tahu. Kau nak ingatkan Allah, ya Allah aku ni. Tak payah, kau jumpa Allah je sudah. Allah tahu nak selesaikan. Dia tahu diri kau daripada diri kau sendiri. Jangan tersilap. Itu pasal perlu belajar kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham hidup ni.
Lupa tujuan Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, tu Nabi diutus pun untuk gitu dulu. Kenal, dia diutus oleh Allah untuk. Sebab aku dah dapat berita gembira, aku dah kenal Allah, aku dah dapat. Jadi aku kena kenalkan dia. Kau kenal Allah je, kau dapat berita gembira lah macam mana. Itulah cara dia tadi. Kenal. Kau ni tak ada apa-apa faham langsung. Tapi bila Allah tadi bagi kau pengetahuan, baru kau kenal, baru kau faham. Kau tetap juga berpijak sebagai hamba yang fakir. Tak punya apa-apa. Tak boleh mengaku ada apa benda pun. Hidup pun tak ada, pendengaran tak ada, penglihatan tak ada, kudrat tak ada. Hidup dalam keadaan fakir gitu. Dan selalu mengharapkan Allah je. Dan boleh berbuat ni semua adalah semata-mata rahmat Allah je. Tak ada merasa ada diri. Walaupun dah dibagi. Dah dibagi hidup ni, aku boleh buat apa? Bukan, dah bagi hidup, ya Allah aku serah balik hidup aku ni pada Engkau. Engkau yang maha hidup ya. Tolonglah uruskan hidup aku. Macam tu sekali kau dah dapat hidup. Dah dapat lihat, dah dapat. Apa pun dia pulang balik. Ni kekayaan ni ya Allah semua, Nabi Sulaiman kata. Ini min fadli Rabbi, semua daripada Engkau ya Allah. Tolong Kau yang ajar aku susun balik macam mana aku ya Allah. Yang Kau biarkan aku susun macam mana nak merintah ni ya Allah. Nabi Sulaiman kata gitu. Takut dia. Sebab dia nak jadi hamba. Walaupun Allah bagi kekuasaan, tetap ya Allah aku nak jadi hamba. Aku dah tahulah ya Allah. Aku tak mampu nak urus ni semua ya Allah, tolonglah. Jadi Allah utuskan orang-orang yang dilantik untuk menguruskan, membagi-bagikan kekayaan tu tadi. Kalau Nabi Sulaiman seorang, mampu tak mampu? Tak mampu dia. Duduk hamba balik walaupun dah dibagi kekayaan seluruh dunia. Jadi kita ni dah selamat, sekalian alam dibagi kekuasaan. Serahkan balik. Aku tak mampu ya Allah. Tanpa Engkau yang boleh uruskan, mentadbirkan. Engkau lah amir, Engkau lah pemerintah ya Allah yang boleh aku tak boleh. Tolong ya Allah. Itu serahkan balik. Jangan rasa kita memiliki bila kita memiliki anak kita. Kita tak. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Seperti mana yang diperbincangkan tadi, sama-sama kita mengukuhkan diri kita, kondisi diri kita, kita tahu diri kita macam mana, nak mentadbir macam mana mentadbirnya hala tuju, iaitu sentiasa mengesahkan Allah juga. Jadi di dalam kehidupan kita ni sentiasa berlega, iaitu ketua segala perkara batil. Ketua segala perkara batil iaitu hawa nafsu kita lah ya. Itu yang kita nampak. Memang bukan saya cakap orang lain, saya sendiri pun sama juga kan. Jadi macam mana caranya? Bila kita tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini, mengimani la ilaha illallah, menafikan, mentiadakan diri kita. Kita pun tak mampu sebenarnya nak menafikan diri kita, memang tak mampu pun sebenarnya. Asal-asal memang kita tak ada pun, memang kita dah tak ada, nak mampu macam mana kan. Jadi Allah yang membinasakan diri kita. Betul-betul kita nakkan Allah SWT, dan Dia juga yang mengesahkan, bukan kita yang mengesahkan. Bila kita dah tahu, faham, memahami, meyakini, mengimani tadi tu, baru kita betul rupanya Dia yang mengesahkan pada diri keesaannya. Jadi ketua segala batil tu memang macam Ustaz tadi beritahu tadi, memang makhluk yang bukan kita boleh tentang dia habis-habisan, tapi kita sentiasa kena tentang. Kena sentiasa tentang. Jadi bila kita yang sentiasa nak tentang, tak boleh. Sebab diri kita nak menentang dia memang tak boleh. Tapi ikut sistem yang dikatakan tak ada diri, mengesahkan Allah, itu yang sebenarnya datang. Yang dikatakan Allah Ta'ala juga yang memerangi, menentang semua ketua-ketua batil semua tu. Jadi itu yang keberuntungan tadi tu, yang sentiasa Nabi Muhammad SAW menyatakan kabar gembira tadi tu. Kabar gembira tadi, sebab kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang mendengar YouTube ini sentiasa Allah Taala membuka al-mukasyafa ghaibul fuqara. Fakir kita ni Allah Taala bukalah. Kalau kita tak fakir, kita masih lagi menutupi fi qulubihim marad. Jadi dalam diri ada penyakit, ini kita yang menutup
Yang Allah Ta'ala kata sistem ni yang menafikan, yang mengisbatkan aku je, yang ada hanya aku je. Tapi kau kata kau bukan, yang kata kita ni kita. Kau yang menutup. Bila kau sendiri yang menutup, dia datang lagi penyakit, tambah lagi penyakit. Jangan sampai jadi istidraj lah. Itu na'udzubillah min zalik. Tapi saya sentiasa mendoakan kalian, rakan-rakan YouTube ni semua yang mendengar ni, insya-Allah. Saya pun tak tahu sampai mana YouTube ni sampai, saya tak tahu. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Time di YouTube ni pun nak stop pun saya, siri ni, episod ni, saya pun tak tahu pun. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga saya pun tak tahu. Saya nak apa, okey stop, tak boleh. Itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu. Saya ni memfakirkan diri saya. Macam tadi Ustaz beritahu tadi, sentiasa al-mukasyafah ghaibul fuqara, fakir, tak ada apa. InsyaAllah Allah Ta'ala selalu alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana benda ni Allah Ta'ala sentiasa membuka perkara-perkara ghaib ni, olahan demi olahan. Jadi dalam masa yang singkat ni kita dapat petunjuk Allah Al-Mahdi tadi. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Itu daripada saudara kita tadi, luahan rohaniah, kesucian kalimat Rabbi yang keluar. Mudah-mudahan kita sama-sama lah dapat mengamaliakan. Saya dan juga semua tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam YouTube mendengar, semoga Allah sentiasa mengurniakan taufik dan hidayah, hinggakan kita kenal yang dikatakan tadi Mahdi, Mahdi yang di dalam tadi, Maknanya kita kenal lah. Bila kenal Mahdi tu maknanya kita dah kenal diri, kenal Allah tu. Dapatlah kita petunjuk Allah dan boleh ditugaskan memberi petunjuk. Jadi kita dah jadi Mahdi kecil. Mana Mahdi kecil tu untuk diri kita. Alhamdulillah yang mustahak diri kita. Orang kalau kita tak faham diri kita Mahdi tu, benda kita tercari-cari luar, dalam kita tak faham. Super juga kalau Mahdi yang besar tu, yang kabir tu keluar betul-betul nyata, tak lama lagi kita pun tak boleh bersama dengan dia sebab dalaman dia bergantung dalaman. Kalau dalaman tu ada sentuhan gelombang awal lagi dalam, dia akan rasa cinta di luar tadi. Tapi kalau dalam tu tak ada terusik lagi, kepura-puraan kata Allah, kazib, penipu, kita seolah-olah kita ni nak tolong orang ni, sebenarnya bukan kita nak tolong, tapi ada kepentingan lain kita nak tolong orang tu. Macam contoh apa ni, seolah-olah ni COVID tu Allah ciptakan, tapi ada orang dia sebalik tu, dia gunakan Yahudi ke Nasrani ke, dia gunakan COVID tu sebagai bahan untuk seolah-olah dia nak tolong, nak selamatkan kita. Dia keluarkan vaksin lah, keluarkan penawar lah, selepas satu injection. Jadi dia seolah-olah digunakan itu tadi. Padahal Allah tu, COVID tu Allah keluarkan untuk tujuan untuk manusia boleh jangan berbalah-balah, jangan berperang, duduk di rumah masing-masing, muhasabah diri. Tapi dia ambil kesempatan, Yahudi ni dia sihirkan kita, dia gunakan Allah Ta'ala punya susunan, dia buat begitu cara dia. Dia konon-konon dia nak tolong kita, kita pun tak faham. Kenalah kita. Sebab dia bukan dia nak tolong, dia nak jahanamkan kita, nak rosakkan kita. Jangan salahkan COVID tu Allah ciptaan Allah. Jangan salahkan COVID, tapi manusia yang ambil kesempatan tu tadi. Faham tak? Maknanya kita kena faham, ini permainan Dajjal ni, fitnah akhir zaman ni, dia terlalu halus. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak boleh baca dia punya apa tu. Kita mesti nak duduk dengan Allah betul-betul, baru kita akan nampak permainan dia tu lemah rupanya. Jadi insya-Allah. Sekian, minta maaf atas kekurangan kesilapan. Kita lah nanti akan jadi penolong-penolong Imam Mahdi. Saya yakin siapa pendengar-pendengar Petiok semua jadilah penolong, menyelamatkan manusia-manusia lain seperti Rasulullah SAW memberi rahmat kepada sekian hal. Jadi saya pun juga harapkan kita dan semua jadilah penolong-penolong yang betul-betul kerana Allah, bukan kerana penipu, ada sesuatu hajat, tak ada. Betul-betul kemanisan kerana Allah, bersifat seperti Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Mana pun kita pergi, kita utamakan menyelamatkan yang lain. Setelah kita diselamatkan ya Allah, kita nak orang lain pun selamat ya Allah juga, insya-Allah. InsyaAllah. Mohon maaf kesalahan kesilapan dalam keadaan saya menyampaikan ada kedirian saya, dan saya harapkan semua kita semua dapat hidayah dan dapat Mahdi yang betul-betul.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.